Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syazwan Johari. Agenda awal malam ini bersiaran sempena dengan membincangkan sempena pemukiman Menteri Luar ASEAN di Kota Kinabalu, Sabah. Dan ini juga menyaksikan pertama kali Malaysia mainkan peranannya selaku chairman atau pengurusi ASEAN. Jadi untuk itu kita akan banyak perkara yang dibincangkan dalam pemukiman tersebut yang mana ia akan dihadiri oleh menteri-menteri luar ASEAN. Perkara pokok yang disentuh tentunya soal strategik dan juga soal keselamatan serta menjayakan ASEAN Economic Community atau Komuniti Ekonomi ASEAN. Untuk itu kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ravichandran Murthy, pensyarah program pengajian strategik dan hubungan antarabangsa UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang, Doktor. Ya. Okey, pertama sekali kita memfokus dulu terhadap peranan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN. Kalau kita lihat ya, negara-negara serantau memandang tinggi Malaysia sebagai pengurusi ASEAN dan yakin dengan kewibawaan serta kepimpinan negara kita dan juga Perdana Menteri dalam memimpin ASEAN ini dalam melangkah ke arah baru, ke era baru, era yang lebih globalized, era yang lebih keserantauannya itu lebih kukuh dengan adanya AEC dan sebagainya. Dan ini merupakan kali pertama signifikannya pemukiman di Kota Kinabalu ini menjadi kali pertama kita main peranan selaku pengurusi di negara kita sendiri. Jadi bergerak ke hadapan. Adakah masih wujud dalam isu-isu yang orang kata membelenggu seperti isu wilayah dan sebagainya? Adakah itu masih lagi menjadi duri dalam daging dalam hubungan serantau ASEAN ini? Ya, terima kasih Encik Khairul. Bila kita membicarakan mengenai ASEAN ini, ASEAN ini adalah satu pertubuhan serantau. Dan kepengurusian Malaysia dalam ASEAN ini ataupun ASEAN Chairmanship, Malaysia menjadi chairman tahun 2015 ini signifikan kerana the chairmanship ini dia selari dengan pelancaran ASEAN Community ataupun proses regional integration yang kita panggil sebagai pembinaan community ASEAN. So that is the significance lah. Signifikan kerana kepengurusian kita ini pada tahun ini jatuh pada tahun yang sama. Dan signifikan yang kedua ni adalah Malaysia boleh memainkan peranan sebagai pemandu ataupun sebagai driver in the driver seat untuk menerajui, untuk menengahkan isu-isu yang ada kepentingan nasional dan juga ada kepentingan serantau. Dan kita saya rasa bersedia. Disebabkan kita Malaysia ini merupakan salah satu negara asal the 5 founding members of ASEAN ini. So dari pengalaman kita, saya rasa pihak kerajaan boleh membawa ataupun memberi hala tuju kepada beberapa isu yang masih lagi lah dibelengui dalam kes ASEAN ini. Doktor, kalau kita cakap pasal ASEAN, kita pergi ke mana persidangan luar negara, and then kita cakap kita dari negara ASEAN, itu satu perkara yang amat mengujakan dari delegasi-delegasi antarabangsa, delegasi-delegasi barat terutamanya, kerana ia membayangkan satu pasaran yang cukup luas, 300 juta keseluruhannya. 600 juta keseluruhannya. Itu di mana orang melihat ASEAN sebagai satu rantau yang sudah berintegrasi. Tapi pada dasarnya, pada realistinya, kita masih lagi memperjuangkan isu-isu seperti kedaulatan wilayah, isu-isu kedaulatan bidang kuasa. Kerana kalau kita ambil contoh EU, for example, isu kasam sudah tidak timbul. Isu pertukaran tenaga kerja juga sudah tidak timbul. Jadi melangkah ke arah komuniti ASEAN dan masih lagi berdebat mengenai isu-isu ini, bagaimana Doktor melihat pengakhirannya pada tahun 2015? Saya rasa kita mungkin agak kurang tepat untuk kita buat perbandingan begitu dengan EU, for example. Kerana kalau kita lihat European Union ini mempunyai sejarah proses
regionalismenya yang agak lama, hampir 70 tahun, bermula daripada Steel Union ataupun kesatuan sekerja pekerja-pekerja besi, industri besi dan sebagainya. Kemudian ada Customs Union dan sebagainya. Ia bergerak daripada situ. So dia mempunyai latar belakang integrasi yang berbeza. Kalau di peringkat ASEAN juga kita dapati sejarah integrasi ataupun sejarah regionalisme itu juga agak-agak berbeza. Dalam masa yang sama, walaupun ada berlakunya kesatuan ataupun kerjasama dari segi pelbagai dari segi pelbagai bidang dalam kerjasama ASEAN ini tidak bermakna bahawa isu-isu keserantauan yang melibatkan keutuhan wilayah, yang melibatkan kedaulatan itu tidak ada. Mana-mana negara pun ataupun mana-mana kesatuan ataupun regional organisation, right, seperti ASEAN atau EU atau NAFTA atau Mercosur dan sebagainya, isu-isu yang melibatkan kedaulatan dan juga wilayah memang merupakan isu. Alright. Dalam kes ASEAN ini ada banyak isu jugalah. Isu-isu yang melibatkan politik dan security ini memang merupakan salah satu daripada permasalahan utama bagi saya dalam integrasi serantau ini. Dan ia akan menghambat proses regionalisation itu. Pendapat Doktor? Ya, saya tidak berfikiran sedemikian. Kerana kita dapati bahawa kalau kita lihat proses komuniti ASEAN ini terdiri daripada 3 pilar. Alright, kita bercakap mengenai ASEAN Economic Community ataupun dan ASEAN Economic Community ini sudah pun lama berjalan dan saya rasa ASEAN ini pun sudah integrated dari segi kerjasama ekonomi. Dan dalam masa setahun ini kita akan dapati bahawa banyak perjanjian-perjanjian yang telah pun diperbincangkan yang dirundingkan sebelum ini akan dimeterai pada tahun ini. So that is happening. Alright. Economic integration itu sudah ada, sudah berlaku lama. Yang keduanya dari segi integrasi politik dan security, ASEAN ini memainkan peranan leadership ataupun ASEAN-led processes ataupun ASEAN leadership kepada mekanisme-mekanisme ataupun kerangka-kerangka keselamatan di Asia Tenggara dan juga Asia Timur Laut. So dalam kes ini saya rasa ASEAN memang berada dalam satu driver seat untuk manage, untuk mengurus masalah keselamatan serantau, sama ada masalah itu keselamatan yang berdasarkan pada Laut Cina Selatan ataupun bentuk-bentuk keselamatan yang lain. Cakap mengenai keselamatan serantau terutamanya di Laut Cina Selatan, antara yang dibincangkan dalam pemukiman di Kota Kinabalu ini ialah Code of Conduct di Laut Cina Selatan tersebut. Kita akan bincang secara detail sedikit mengenai Code of Conduct ini atau COC ini selepas ini, Doktor? Ya. Jumpa lagi selepas ini. Kembali lagi dalam agenda awal ni masih lagi bincangkan mengenai mengekalkan keamanan dan kestabilan ASEAN sebenarnya dengan pemukiman Menteri Luar ASEAN di Kota Kinabalu. Kita bersama Profesor Madya Dr. Ravi Chandramurti. Dr. Ravi, sebentar tadi Doktor ada banyak menyentuh mengenai isu keselamatan dan juga politik di sekitar Laut Cina Selatan. Dan perebutan Kepulauan Spratly masih lagi jadi isu utama. Dan kalau kita lihat China masih lagi mendominasi agenda dalam perebutan tersebut. Jadi adakah Doktor melihat ASEAN akan bersatu suara dalam hal ini? Kerana memandangkan China agak orang kata strategik. Kita merupakan rakan yang baik dengan China dan juga ada beberapa negara lain di ASEAN juga rakan baik di China. Jadi bagaimana Doktor lihat? Bila kita melihat mengenai Laut Cina Selatan ini merupakan cabaran kepada integriti ASEAN. Kerana kalau kita lihat dari segi kerjasama daripada negara-negara ASEAN itu sendiri penting untuk kita mempunyai satu suara
dalam kita membuat ketetapan mengenai tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan ini. Memang persoalan yang Encik Khairul wujudkan tadi itu memang relevan, itu mengenai China. Dan kalau kita dapati bahawa Laut Cina Selatan ini, kita dapati Laut Cina Selatan ini kebanyakan daripada keluasan Laut Cina Selatan ini dituntut oleh 6 negara. 2 negara bukan ASEAN dan 4 lagi negara ASEAN. Semua negara-negara lain membuat tuntutan berdasarkan undang-undang antarabangsa, undang-undang maritim antarabangsa yang kita panggil UNCLOS, UN Convention of the Laws of the Sea. Manakala China pula membuat tuntutan sejarah melalui apa yang kita panggil Nine Dash Line. Dan masalah dengan tuntutan sejarah ini, tuntutannya adalah agak besar. Sehingga meliputi satu kawasan yang begitu besar, yang dari segi rasionalnya letaknya, kalau kita lihat dari segi petanya, agak jauh daripada perairan. So itu masalah besar. Dan memang bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini adalah satu kemusykilan. Dan saya rasa ASEAN terutamanya inginkan satu penyelesaian yang berdasarkan kepada ASEAN ataupun ASEAN-led proses kita ni, right? Ataupun satu resolusi yang berdasarkan ASEAN. So ASEAN memang bersepakat mengenai bagaimana kita nak mengurus tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan ini. Tapi nampaknya saya rasa pada tahun 2002 ASEAN bersama dengan China telah pun mengisytiharkan satu deklarasi yang kita panggil DOC ataupun Declaration of Conduct in South China Sea. Deklarasi ini adalah macam satu pengucapan ataupun satu prinsip-prinsip bagaimana kita nak menguruskan hal. Tetapi malangnya walaupun kita sudah hampir 12 tahun selepas DOC ini, kita berasa agak kesukaran untuk maju kepada apa yang kita panggil Code of Conduct ataupun bagaimana di mana negara-negara claimant countries ini, negara-negara yang menuntut pulau-pulau di Spratleys dan juga kawasan perairan ini, bagaimana kita nak menguruskan itu dari segi kod. Maksudnya negara-negara ini perlu bersetuju kepada satu kod penyelesaian. Di sini kita dapati agak bermasalah. Jadi dari segi ASEAN, persetujuan terhadap COC itu sudah dicapai ataupun akan... Saya rasa dari segi ASEAN itu kita mempunyai satu ketetapan. Walaupun beberapa tahun yang lepas kita dapati ada juga negara-negara ASEAN yang tidak bersetuju. Dan seperti negara Cambodia di mana buat pertama kali dalam persidangan ASEAN ini kita tidak dapat mengeluarkan satu joint communique, satu ketetapan bersama. Walau bagaimanapun saya rasa negara-negara ASEAN ini lebih bersepakat dan mereka hendakkan satu penyelesaian. Yang lebihnya adalah cara bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Itu adalah sebab kenapa Code of Conduct di Laut Cina Selatan ini menjadi antara agenda utama. Ia dibincangkan di Kota Kinabalu kerana satu ketetapan secara bersama itu harus dikeluarkan. Kalau isu ini dibiarkan dan tidak diselesaikan kalau dalam tahun ini lah contohnya, atau tidak diselesaikan dalam 2-3 tahun lagi, apa natijah, apa konsekuensi? Mungkin status quo. Kerana bukan semua isu-isu ataupun konflik-konflik yang melibatkan kedaulatan dan juga wilayah dapat diselesaikan. Malah isu Spratleys ini, isu tuntutan ini sudah lama. Dan kalau negara-negara ini tidak boleh maju ke hadapan dari segi penyelesaian, dan saya rasa masalah ini akan remain menjadi satu yang status quo. Maksudnya tidak ada perubahan. Itu kita cakap mengenai soal politik dan juga security, dan ia juga agak penting kerana ia juga melibatkan soal ekonomi, kerana kalau adanya blok-blok minyak di dalam itu memberikan implikasi ekonomi. Dan itu yang orang kata yang satu luar lingkup yang luas. Tapi pada masa sama ketika dalam persidangan di Naypyidaw, soal yang paling ditekankan ialah merakyatkan ASEAN. Bagaimana dari kepimpinan apa yang dibincangkan di pihak kepimpinan tidak sampai
pada kita rakyat-rakyat Marhain ini. Jadi bagaimana dalam hal ini? Saya rasa ini satu masalah ASEAN. Kerana ASEAN ini adalah satu konstruksi perang dingin yang wujudnya pada tahun 67 untuk menangani isu-isu komunisme, isu Cambodia dan banyak isunya komunisme, diktator, isu poverty, kemiskinan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari sejarah proses ASEAN ini, ia lebih bercorak elitis. Kebanyakan pengubalan dasar, decision making proses hanya tertakluk kepada segolongan manusia, sama ada diplomat ataupun ketua-ketua negara dan sebagainya. Oleh itu, proses merakyatkan ASEAN ini, people-centered ASEAN ini, sebenarnya tidak begitu berjaya. Dan itu adalah salah satu sebab kalau kita lihat slogan-slogan semasa kepengurusian Myanmar dan sebagainya dan juga di Malaysia ini, kita mahu partisipasi daripada rakyat itu sendirilah. Bagaimana kita nak mencapai partisipasi pada rakyat dan juga masyarakat dan sebagainya, ini kita akan bincangkan selepas ini. Doktor pun kena berhenti rehat kejap, kena minum ada batuk sikit. Kita rehat dulu, lepas jumpa lagi selepas ini. Okey. Kembali ke agenda awal ni, masih bersama dengan Profesor Madya Dr. Ravi Chandra Mukti. Ini merupakan blok terakhir kita bercakap mengenai mengekalkan keamanan dan kestabilan ASEAN. Baiklah, memahami ASEAN bukan hanya dari sudut golongan pemimpin semata-mata, tapi rakyat itu paling penting, kerana apa yang pastinya kalau kita cakap pasal komuniti ASEAN, ia melibatkan semua penduduk dalam ASEAN 600 juta keseluruhannya. Tapi masih lagi satu yang macam agak distance bagi kebanyakan rakyat. Dan sekiranya kalau ada cadangan, apa kata kumpulan civil society yang menggerakkan proses merakyatkan ASEAN ni, pendapat doktor? Saya rasa untuk merakyatkan ASEAN ini, untuk menjadikan ASEAN ini people centered ni, dia ada mesti ada contribution daripada pelbagai pihak lah. Dan saya rasa yang integrasi ini sudah pun bermula jauh lebih lama untuk sektor ekonomi berbanding dengan sektor-sektor yang lain. Tapi masalah di sini adalah kalau kita nak membina satu community dan community itu tidak sebenarnya memahami komuniti apa dia ASEAN, maka komuniti itu bagi saya tidak berjaya. Alright, so legitimacy kepada komuniti, proses pembinaan komuniti itu tidak berjaya. Salah satu masalah dalam ASEAN ini adalah kita tidak ada mekanisme untuk apa yang saya panggil solicitation of public opinion. Bagaimana cara mekanisme kita mendapat pandangan masyarakat. Itu kita tidak ada. Malah kalau kita lihat ada 2 ataupun 3 kajian saja yang melibatkan pandangan masyarakat di ASEAN ini. So itu salah satu masalah yang utama. Dan saya rasa apa yang penting di sini adalah untuk merakyatkan ASEAN ini, kita perlu membina satu identiti yang sama. Dan itu pun ada masalah juga, kerana yang mana sama ada kita nak menuju kepada regional identity ataupun national identities. Nampak ada satu konflik. So saya rasa ini sebenarnya melalui proses pendidikan, melalui proses persekolahan, NGO dan sebagainya, perlu memainkan peranan untuk merakyatkan ASEAN. Saya rasa ini satu proses, dan bila kita sampai 2015 di penghujung itu bukan bermaksudnya kita sudah pun berjaya dalam komuniti ASEAN. It's an ongoing process. Satu permulaan baru. Yeah, exactly. Bagaimana pula dengan aspek asimilasi, terutama sekali dalam negara-negara ASEAN yang tidak berkongsi bahasa yang sama dan budaya yang agak berbeza? Kerana di Nusantara contohnya budaya yang agak sama, tapi kalau di sekitar negara-negara Indochina,
Jadi perbezaan ini ada satu perbezaan yang agak besar. Pendapat doktor? Kita harus ingat bahawa pembinaan komuniti ini sebenarnya pada nama akademiknya adalah regionalisme ataupun integrasi secara regionalisme. Dan bila kita melihat integrasi ini, kita lihat kepada common values ataupun nilai-nilai kesamaan, common interest, kepentingan-kepentingan bersama. Dan buat masa ini kepentingan bersama ni yang paling kukuh sekali adalah kepentingan dari segi ekonomi, kepentingan dari segi common well-being, apa yang kita panggil untuk menjadikan rakyat itu lebih makmur dan sebagainya. Kemakmuran bersama. Kemudian kita lihat kepada unsur-unsur yang lain seperti dari segi security, keselamatan, peace, freedom dan sebagainya. So kita kena melihat bahawa asimilasi ini berlaku kepada kepada prinsip-prinsip yang ada unsur kesamaan ataupun commonalities inilah. So I think itu adalah fokusnya. Kalau kita lihat bidang yang utama sekali adalah bidang ekonomi. Kerana integrasi itu sudah bermula. Asia dengan CIMB Bank sudah pun berperanan untuk melakukan regionalisme ini, integrating the region, networking dan sebagainya. Dan kita dapati ekonomi ini ataupun business dan ekonomi ini mempunyai keupayaan untuk integrate the nation, integrate the region sebenarnya. Dan ini sudah pun berlaku. Dan dari segi sosio budaya, ia adalah sesuatu yang people to people interaction apabila mereka tourism, alright, dan sebagainya, kita dapati kita boleh integrate. Tetapi bagi saya di antara tiga pillars ini dan the political and security pillar ini adalah pilar ataupun adalah ruang lingkup integrasi yang saya rasa yang kita perlu tunggu dan lihat. Sejauh mana walaupun kita ada ASEAN-led processes seperti ASEAN Regional Forum, ASEAN Plus 3 initiatives, ADMM Plus, EAS initiative dan sebagainya, saya pun fikirkan bagaimana what is the framework yang akan timbul dari segi ASEAN political security pillar. Ada tak yang kita dapati satu framework yang ada ini akan menjadi satu framework yang lebih kukuh dan sebagainya, itu kita belum tahu lagi lah. Adakah mungkin kita akan nampak satu dinamika baru dalam pertemuan di KK nanti? Saya tak nampak itu. Saya rasa ini adalah retreat dan mereka akan membincangkan sejauh mana taking stock lah kepada sejauh mana inisiatif-inisiatif untuk integration ini telah berlaku. Saya rasa ini satu proses yang berpanjangan. Baik. Terima kasih banyak Profesor Madya Dr. Ravi Chandra Murty, Pensyarah Program Pengajian Strategik dan Hubungan Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia, berbincang mengenai mengekalkan keamanan dan kestabilan ASEAN sempena pemukiman Menteri Luar ASEAN di Kota Kinabalu, Sabah. Dan anda masih boleh terus bersama kami dalam rancangan seterusnya di saluran 501 dan juga di astrawani.com, juga muat turun aplikasi kami di Google Play dan App Store, juga berinteraksi dengan kami di laman sosial media kami. Saya Syazwan Johari. Assalamualaikum. Selamat.